Saya nak sebut kepada rakan-rakan semua, generasi muda di luar sana. Orang semua selalu cakap, boleh ke Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri? So jadi Perdana Menteri, Anwar ni jadi Perdana Menteri kan, habis dijualnya. Saudara, yang jual aset negara ni orang yang pernah jadi Perdana Menteri. Yang dikata rompak duit negara ni orang yang pernah jadi Perdana Menteri. Yang dikata tak jaga rakyat di bawah ni ialah orang yang pernah jadi Perdana Menteri. Itu pun ada anak bapa. Ni bukan cerita zaman P. Ramlee, ni cerita zaman sekarang. Nama cerita tu anak bapa. Anak dia kata, Anwar sudah tidak relevan. Sebelah dia 97 tahun, 98 tahun. Yang 70 tahun tak relevan. Yang 93 tahun, 94 tahun, 95 tahun relevan. Sebab tu kita kata ini P. Ramlee kalau dia ada, dia terkejut. Sebab apa? Ada lagi cerita anak bapa zaman dulu, zaman sekarang dilakonkan semula. Saya sebut saudara, apa yang orang kata dan takut sangat kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya kadang tak faham juga. Bila orang kata, ini kalau Anwar jadi ni, habis bawa peranda lah negara kita. Terjual lah sana, terjual lah sini. Habislah itu, saudara. Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pun, habis londeh dah negara ni. Dia tak jadi Perdana Menteri pun, habis dah banyak kesan-kesan ekonomi yang tidak terjamin sampailah ke saat ini. Tapi saya nak sebut saudara, beri peluang. 22 tahun kita memerintah, ataupun Pakatan Harapan memerintah, tidak ada sosok namanya Anwar Ibrahim dalam pemerintahan. Bukan dia tidak mahu duduk dalam pemerintahan, tetapi dia memilih untuk melihat apa yang sedang berlaku. Kerana pada ketika itu dia yakin dan dia percaya bahawa akan ada masa yang sesuai untuk dia mengangkat dan membawa suara rakyat dan kehendak rakyat itu dengan cara yang lebih baik. Sebab itu pada ketika itu bila dia memilih untuk nak masuk tapi disekat. Tapi hakikatnya saudara, satu peluang. PRU 2015, PRU ke-15 ni, maafkan saya, PRU 15 ini, seandainya rakyat mahu lihat sesuatu yang baru, rakyat tak boleh cakap, PH dulu perintah, tak buat itu, PH itu perintah. PAS jadi kerajaan sekarang pun tak buat apa. Dulu PAS kata, kita tak boleh baiki air teh tarik Kelantan. Sebab apa? Tak jadi kerajaan. Kita tak boleh bina tebatan banjir di Rantau Panjang. Sebab kita tak jadi kerajaan. Tapi sekarang PAS jadi kerajaan. Menteri PAS itu menteri yang jaga air pun tak boleh buat apa-apa. Jadi maksudnya apa saudara? Nak buat sesuatu reformasi, nak buat sesuatu perubahan, itu harus datang daripada dhamir, iaitu hati manusia itu sendiri. Dan saya yakin dan saya percaya, kalau diberi peluang kepada sosok tubuh bernama Anwar Ibrahim, kali ini, dalam PRU ke-15 yang akan kita tujui tak tahu bila ni, saya yakin andai diberi peluang, kita akan mendapat sesuatu yang baik untuk negara. Walaupun orang kata, dulu kata menang, hari ni harga minyak turun. Betul. Memang kita janjikan menang hari ni minyak turun. Tapi nak buat macam mana? Menang hari ni minyak turun. Tapi duit lagi turun. Dan kalau ketika itu kita buat sesuatu keputusan yang melangkaui apa yang sedang berlaku, hakikat ekonomi yang menekan pada ketika itu, rakyat akan menjadi seperti sekarang, yang akhirnya saudara saya sebut, kalau kerajaan trendnya masih lagi sama, meminjam, Tengku Razali Hamzah ada menyebut saudara, berhati-hati rakyat Malaysia. Kalau kamu tidak sekat kerajaan yang ada hari ini, yang meneruskan trend meminjam duit daripada bank pusat, daripada mana-mana tempat yang kita tak tahu sumbernya, dengan jumlah yang tinggi, sampai masa nanti, kita akan dijajah dari segi ekonomi oleh satu badan asing yang dinamakan MIF. Dan bila saat itu berlaku, rakyat tidak boleh lagi mengontrol ataupun apa orang kata kontrol ekonomi yang ada dalam negaranya sendiri, kerana rakyat kena tahu bahawa bila kita meminjam dan kita tak bayar, akhirnya orang yang punya duit pinjaman itu diberi hak untuk mengurus takbir negara kita dan ekonomi kita pada saat itu. Sebab itu saya kata saudara, pemimpin-pemimpin lama di luar sana sudah melihat apa yang sedang berlaku sekarang.
Tapi kita jangan dibuai dengan mimpi dan keseronokan RM100, RM200, RM300, RM1000. Kita nak hidup berzaman lagi. Anak kita nak besar, bertahun lagi. Tapi kalau hari ini kita tidak bangkit dan tidak mengatakan kepada kerajaan, kalau kamu teruskan apa yang kamu buat, kamu akan menjadi sebuah negara ini akan menjadi sebuah negara yang muflis. Kita tidak akan dapat melahirkan anak-anak yang cerdiklah macam mana pun, pandailah macam mana pun, tapi akhirnya saudara, kita hanya akan melahirkan negara yang porak-poranda, yang rakyatnya miskin melata dan hakikatnya kroni mereka yang hidup bermaharajalela. Saya rasa banyak lagi sebenarnya isu-isu yang kita boleh bangkitkan, yang kita boleh sampaikan kepada rakyat umum di bawah. Banyak lagi yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat di bawah yang kita nak mereka tahu. Tapi yakinlah saudara, beri peluang kepada keadilan, beri peluang kepada Pakatan Harapan. Ini saat, ini masa dan ini ketikanya. Satu peluang untuk kalian buktikan kepada diri kalian sendiri bahawa kali ini kita tidak membuat keputusan yang salah, tapi kita membuat keputusan yang tepat. Saya kira cukup setakat itu perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia dan diberi keizinan, kita bertemu lagi di lain masa dan banyak lagi yang boleh kita kongsikan kepada masyarakat. Namun saya minta masyarakat buka mata, celik minda dan lihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Isunya kita, hidupnya kita, yakin dan percaya saudara, apa sahaja berlaku di sekitar kita, kita yang menentukannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.